Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa. Waalaikumsalam. Okay, tajwid tingkatan 4. Okay, nampak tak? Hukum ro. Nampak Ustazah? Nampak Ustazah. Okay, hukum ro ni ada dalam silibus tingkatan 4 Quran Sunnah sebenarnya. Dan ada juga dalam silibus KKQ tingkatan 5 tak silap saya. Kita tak masuk pun KKQ tingkatan 5 yang ni. Okey, kita tengok dulu tajwid. Okey, jadi tajwid kita akan fokus kepada hukum ro. Hukum ro ada 4 jenis. Ada 4 jenis hukum ro lah. Okey, dah tak nampak ke apa? Bagi tahu saya dah masuk slide kedua. Nampak tak? Nampak Ustazah. Okey. Okey, yang pertama hukum ro tafkhim. Okey, ro tafkhim yang pertama. Tafkhim tu maksud dia tebal. Saya biasa sebut dah. Dan tarqiq. Tarqiq maksudnya nipis. Jadi hukum ro ni ada 4 jenis. Yang pertama ro tafkhim tebal. Ro tarqiq nipis. Yang ketiga tafkhim atau tarqiq. Tafkhim atau tarqiq maksudnya tebal atau nipis, tetapi tafkhim lebih utama, tebal lebih utama. Yang keempat, tafkhim atau tarqiq juga tebal atau nipis, tetapi tarqiq lebih utama, nipis lebih utama. Okey, jadi ingat ada 4 jenis hukum bacaan bagi ro, iaitu ro tafkhim, ro tarqiq, tafkhim atau tarqiq tetapi tafkhim lebih utama. Yang keempat tafkhim atau tarqiq, tarqiq lebih utama. Okey, jelas tak? Tak masuk ini. Jelas Ustazah. Okey, maksud ro tafkhim dari segi bahasa, tafkhim ni maksud dia menebalkan. Dari sudut istilah, menebalkan sebutan huruf ro. Okey, biasanya saya biasa dah bagi petua kat kamu, kalau ro tebal ni biasanya ro berbaris fathah ataupun dhammah. Sementara ro berbaris kasrah adalah kita baca dengan nipis. Itu dalam satu keadaan, tapi sekali kita tengok. Okey, kemudian tarqiq dari segi bahasa maksud dia menipiskan. Dari sudut istilah menipiskan sebutan huruf ro. Biasanya kita kasrahkan ro ni, dia akan jadi nipis ri. Sementara kalau ro fathah jadi ro dengan ro dhammah ru kan. Dia tebal lagi. Ri nipis. Jadi tu contohlah untuk hukum ro tarqiq. Yang ketiga, ro yang harus dibaca secara tafkhim atau tarqiq, tetapi tafkhim lebih utama. Lebih aula lah kita baca tafkhim. Walaupun dia boleh pilih sebenarnya nak baca tafkhim atau tarqiq. Jadi macam ni haruslah. Tapi lebih utamanya kita baca secara tafkhim ataupun tebal. Yang keempat, ro yang harus dibaca secara tafkhim atau tarqiq, tetapi tarqiq lebih utama. Sama juga macam atas ni. Boleh kita nak baca tebal atau nipis, tapi yang nipis ataupun tarqiq lebih utama kita baca. Jadi bacaan kat sini haruslah bila dia kata atau ni. Okey, kat situ faham tak? Sebelum slide seterusnya nak tanya apa-apa? Ada? Tak ada. Okey, sini saya copy daripada buku teks sebenarnya, jadi dia tak jelas sangat, tak cantik lah dia punya ni. Tu pun berusaha mencantikkan kan. Okey, dalam pengajaran hari ni saya hanya akan fokus kepada satu sahaja ni. Hukum yang pertama ni sahaja untuk hari ni. Sebab kalau masuk hari semua kamu tak dapat. Jadi saya hanya akan masuk kepada hukum yang pertama sahaja bagi ro, iaitu tafkhim. Okey, untuk tafkhim ni dekat sini ada 8 situasi bagi ro tafkhim ataupun ro tebal. Jadi ingat tafkhim. Tafkhim, kita nak sebut tafkhim tu pun rasa macam berat sikit kan, berbanding dengan tarqiq, nipis. Jadi tafkhim maksud dia tebal. Okay. Situasi yang pertama, serta contoh lah, dia ada contoh supaya kamu nampak lebih jelas. Yang pertama, ro yang berbaris atas atau hadapan. Okay. Atas kat sini maksudnya apa? Berbaris atas. Fathah. Fathah. Hadapan? Dhammah. Dhammah, pandai pun. Okay, jadi
situasi yang pertama bagi hukum ro tafkhim atau tebal ni, maksudnya kita nak baca tebal dalam kes ni. Okey, ro tu mesti berbaris fathah ataupun dhammah macam saya sebut tadi dah. Okey, cuba tengok liung zero ro. Bunyi ro tu maksudnya tebal lah. Ro berbaris atas atau hadapan, fathah ataupun dhammah. Yang ni pun sama, ro dhammah berbaris hadapan. Di sini ro berbaris hadapan. Yang ni ro berbaris atas. Okey, yang ni clear kan? Jelas kan? Senang ya. Takhruju, ru. Bunyi ru tu, dhammah tu maksudnya tebal. Ro fathah, tebal lah. Yang ni okey kan? Tak ada masalah kan? Ya. Ya, Ustazah. Okey, seterusnya. Yang kedua, pula atas ni. Okey. Ro sakinah. Tengok situasi yang kedua ni, ro sakinah. Ro sakinah ni maksud dia ro sukun. Ro sukun yang sebelumnya huruf berbaris atas atau hadapan. Kes kat sini lah ni, ro sukun lah. Tadi semua kita tengok yang pertama tadi ro berbaris fathah ataupun dhammah. Kat sini ro berbaris sukun. Selepas ni semua berbaris sukun. Okey dah. Okey, ro berbaris sukun. Ingat yang tak berbaris sukun yang hanya ada baris atas atau hadapan yang pertama tadi sahaja. Yang kedua, ingat baris sukun sehingga yang seterusnya. Okey, bila dia baris sukun, kita kena tengok huruf sebelum atau selepas ro tu. Bila dia berbaris sukun, situasi ro berbaris sukun, kena tengok sebelum huruf ro tu baris apa, selepas huruf ro tu baris apa. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ro sakinah yang sebelumnya huruf berbaris atas atau hadapan. Okey, ro sakinah tengok kat ro. Bila dia sebut ro, tengok kat huruf ro. Dia kata ro sakinah. Sebelum dia huruf berbaris atas, maksudnya berbaris fathah atau hadapan atau berbaris dhammah. Kalau situasi kat sini ro ni ro sakinah, sebelum dia huruf berbaris atas. Kalau kita tengok selepas dia ni tak ada apa-apa. Kalau kasrah ni biasanya akan bersifat nipis kan, jadi tak payah tengok sebelum dia. Okay, sebelum dia adalah huruf berbaris fathah ataupun huruf berbaris dhammah. Bagi contoh kedua ni, tengok ro baris sukun, sebelum dia huruf berbaris dhammah yang ni. Ma'alal ard. Jadi bunyi ard. Kat situ dia akan jadi ard. Ard tebal lah. Yang syuru tebal lah tu. Okey tak? Kamu kena ingat ni semua ni sebab tadi saya akan buat quiz untuk menguji kefahaman kamu. Faham ke tak? Okey. Boleh tak? InsyaAllah boleh Ustazah. Okey, ingat yang pertama tadi ro berbaris fathah atau dhammah. Yang kedua kita tengok sebelum huruf ro, sebab situasi sekarang adalah ro tu berbaris sakinah ataupun sukun. Dia tak ada baris lah ya. Ro tu ro sakinah ataupun ro sukun. Jadi kena tengok huruf sebelum dia. Okay. Jadi sebelum dia mesti berbaris fathah ataupun dhammah atas atau hadapan untuk membolehkan dia menjadi ro tebal, ro tafkhim. Okay, situasi yang ketiga. Okay, situasi yang ketiga ro sakinah, ro sukun, nampak? Ro sukun. Sebelumnya hamzah wasal. Okay, hamzah wasal ni kita nak kenal dia dalam tulisan Al-Quran, dia ada alif, macam alif lah, kita tengok alif. Atas dia ada kepala sad yang kecil. Jadi itu adalah hamzah wasal, bukan huruf alif. Itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal ni kita tak bunyi a, i ataupun u. Tapi kalau dalam situasi macam ni, sebab dia duduk kat awal ayat, kalau kita tak sambung bacaan daripada dengan ayat sebelumnya, kita kena ambil ya kat sini, kena ambil mubarak kat dia lah. Kita kena bubuh baris dekat hamzah wasal ni. Dalam situasi kita nak mulakan ayat, barulah kita bubuh baris dekat hamzah wasal ni. Kalau tidak kita tak akan bunyikan dia. Kan? Jadi ni adalah hamzah wasal. Dia kata situasi yang ketiga ni ro sakinah. Okey, tengok ro sakinah ni ro sukun. Sebelumnya hamzah wasal. Sebelum dia ada hamzah wasal. Nampak ni dalam satu perkataan ni ro ni sukun. Sebelum dia ada hamzah wasal. Kenal hamzah wasal dengan ada tanda kepala sad kecil.
Okey, itu situasi yang ketiga. Faham tak? Faham tak? Faham Ustazah. Lepas tu Zah yang Hmm? Sakinah tu nak baca macam mana? Ro sakinah, ir. Oh, Ira. Ir, ni fi'il amar ni. Irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i, iru. Kita bunyi pun tebal nak tu, iru. Jadi ingat kalau kau nampak kepala sod macam ni, kadang-kadang ada orang berfathah, ada dhammah, bukan baris fathah nah. Dia kat sini dia berkaitan dengan, kita nak buat baris apa, dia berkaitan dengan kaedah bahasa Arab sebenarnya. Kena tengok dia fi'il apa. Kalau orang pandai dia tahu bahasa Arab, dia tahu nak buat fi'il apa, nak buat baris apa kat sini. Dan sebenarnya dia adalah kaedah juga dalam tajwid. Kita nak baca ni, tu kita kena masuk lain lah. Itu dalam tajuk waqaf tak silap saya, kita akan tengok. Dia ada kaedah dia. Kita tak masuk lagi tengok waqaf. Okey, setakat ni faham kan yang ni, situasi yang ketiga. Sebelum kita pergi yang seterusnya ni, dia rumit sikit. Boleh. Parti-parti tu. Okey, situasi yang keempat. Ro sakinah. Ro sukun. Kita tengok ro ni sukun. Sebelumnya huruf berbaris bawah. Okey, ro sukun sebelum dia huruf berbaris bawah. Situasi ni dalam dua kalimah. Okey, maksud dia ro ni satu kalimah. Sebelum dia huruf yang berbaris bawah tu satu kalimah yang awal daripada dia. Ro sakinah dan sebelumnya huruf berbaris bawah. Maksudnya ro ni duduk dalam satu perkataan, yang huruf sebelum ro tadi berbaris kasrah tu dalam satu perkataan. Ni kamu nampak macam duduk rapat-rapat kan? Bukan, sebenarnya dia bukan satu perkataan ni, dua. Daripada perkataan ni, ami ni. Tapi bila bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dia akan sambung amirun tabu, amiru. Dalam dua perkataan, ro sukun sebelum dia berbaris kasrah. Okey, kenapa saya buat bintang-bintang ni? Sebab biasanya kita faham kalau ro berbaris kasrah ataupun sebelum dia berbaris kasrah, dia akan jadi tebal bacaan tu kan. Tapi dalam situasi macam ni, ro ni sukun, sebelum dia berbaris kasrah, dia tak jadi tebal. Dia tak jadi nipis, dia jadi tebal. Saya kata apa tadi? Saya kata kalau ro berbaris kasrah, saya kata tebal lah. Silap lah, bukan tebal. Situasi ni sepatutnya kalau kasrah sinonim dengan nipis, iaitu tarqiq kan. Tapi dalam kes ni ro sukun kalau sebelum dia berbaris kasrah tapi dalam perkataan yang lain lah. Perkataan yang lain. Sebab ro sukun ni duduk dalam perkataan lain. Perkataan yang huruf berbaris kasrah tu dalam perkataan yang lain. Jadi dalam situasi macam ni, walaupun ada kasrah sebelum ro, akan jadi tafkhim, iaitu tebal. Dalam situasi macam ni je lah. Sebab kasrah itu adalah sinonim dengan nipis atau tarqiq. Tapi kat sini sebab tu saya buat bintang tu. Kat sini bintang tu, kat sini tak buat bintang pula. Bintang tu menunjukkan tafkhim. Kat sini bintang sebenarnya. Tapi saya bagi slide ni kat kamu. Kamu nak print ke apa boleh lah. Sebab kalau buku teks cukup kamu tak faham, kamu boleh buat sebagai nota kamu. Okey, faham tak situasi yang ketiga ni? Faham tak? Dah blur? Faham? Situasi yang keempat lah. Tak faham tanya je. Sebab tak faham nanti susah. Kalau kamu duk simpan-simpan yang tak faham tu, nambah-nambah tak faham. Ustazah, kalau apa kan dia dalam dua kalimah. Kalau tak ada ami tu dia jadi situasi ketiga ke? Kalau tak ada ami, ya. Betul. Okey. Tak ada ami, kita tutuplah ami tak ada, jadi irtabu kan. Ya, situasi macam ni ya. Okey, baik Ustazah. Okey, kamu nampak kan? Okey, macam itulah situasi yang ketiga. Jadi kita faham, kamu tak ingat benda ni, tak apalah, tapi kamu kena bagi faham. Tak ingat tak apa, bagi faham. Bila bagi faham, sekali lagi soalan saya adalah berkaitan ni, situasi-situasi ni kamu kena pilih daripada contoh-contoh ni. Kamu kena pilih tengok. Dia kena bagi faham macam cerita lah ni.
Yang ni ro sukun sebelum dia adalah huruf berbaris kasrah tapi dalam dua kalimah. Yang ni dalam satu kalimah yang ro sukun sebelum dia hamzah wasal. Tengok contoh, kamu kena cuba hurai sendiri. Jadi kamu akan faham kalau macam tu. Okey, situasi yang kelima. Okey, situasi yang kelima ni. Ro sakinah. Ro sakinah tu ro sukun. Sebelumnya huruf berbaris bawah. Okey, ni nampak tak? Labi ni, labil mirsad. Berbaris bawah. Iaitu ba ni kan, ba kasrah ni. Berbaris bawah dan selepasnya huruf isti'la. Okey, dalam situasi kelima ni kita kena tengok huruf sebelum dan selepas ro tu. Kena tengok huruf sebelum ro dan selepas ro. Kalau situasi 2, 3, 4 ni kena tengok huruf sebelum dia kan. Yang situasi kelima kena tengok huruf sebelum dan selepas ro. Okey, ro sakinah, ro sukun dan kita tengok sebelum dia huruf berbaris bawah. Sebelum ro ni mim ni berbaris kasrah. Dan selepasnya huruf isti'la. Okey, huruf isti'la ni saya dah buat dah dalam buku teks, memang tak bagi. Khussa dagtin qiz, iaitu huruf kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan juga za. Okey, saya bubuh dalam rumus ni. Rumus ni bukan saya mereka, memang ulama tajwid memang hafal macam ni. Khussa dagtin qiz. Ni huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la ni memerlukan kita menyebut dia dengan tebal, berat sikit. Khussa, kha, akh. Contohnya kan, huruf kha. Kan letak hamzah depan ni kita tahulah nak sebut macam mana. Akh, aus, auto, aq, au. Susah nak sebut kan. Jadi itu maksud isti'la. Okey, jadi sebelum huruf ro ni, ro sukun, sebelum dia mesti berbaris kasrah, selepas dia ada huruf isti'la. Kat sini huruf isti'la dia adalah sad yang berbaris atas. Huruf isti'la tu pula mesti berbaris atas nah. Kat sini kena ingat banyak sikit situasi yang kelima. Sebelum dia berbaris kasrah, selepas dia huruf isti'la. Huruf isti'la tu pula kena berbaris atas iaitu fathah. Jadi sad ni tergolong dalam huruf isti'la yang ada dekat sini. Khussa ni, sad ni. Okey, faham tak? Jadi kita akan baca dia labil mirus. Dia akan jadi tebal ro ni sebab ada sad ni, isti'la ni. Labil mir, contohlah tak ada sad kan, dia akan nipis. Labil mir, nipis. Tapi dia nak jadi tebal sebab ada sad ni, huruf isti'la yang berbaris fathah. Labil mirsad. Dia akan bawa lidah kita bersedia untuk sebut sad ni, sebab tu ro ni pun dah jadi tebal kat sini. Okey, faham tak? Ni pun sama juga situasi ni macam yang keempat ni, saya letak bintang sebab biasanya kasrah sinonim dengan tarqiq atau nipis. Tapi dalam situasi kat sini kita baca dia tebal. Sebab ni lah sebab ada sebab-sebab dia ni, iaitu contohnya walaupun sebelum dia kasrah tapi selepas dia ni ada huruf isti'la berbaris fathah. Kalau yang ni sebelum dia kasrah kan, tapi sebab dia duduk dalam dua kalimah, menyebabkan dia jadi tebal. Okey, faham setakat ni? Sebelum masuk seterusnya. Faham tak? Faham. Yang tak faham ada tak? Sebab lagi tak faham, nak tengok tengok kuis jawab. Kalau tak faham, salah banyak. Okey, kalau faham, masuk seterusnya. Okey. Situasi keenam. Ro sakinah. Okey, semua-semua ni ro sakinah seterusnya. Ro sakinah kerana waqaf. Okey, ni semua ro sakinah kerana waqaf. Tidak sampai ke 8. Okey, situasi ke-6 sehingga ke-8 ni ro sakinah kerana waqaf. Okey, ingat. Yang pertama tadi paling senang, ro berbaris di atas atau di hadapan, berbaris fathah atau dhammah. Yang kedua sehingga keempat ni, kena tengok ro sukun sebelum dia dan huruf sebelum dia. Ro sukun dan tengok huruf sebelum dia, situasi kedua sehingga keempat. Kemudian situasi kelima ni, ro sukun kena dan tengok huruf sebelum ro dan huruf selepas ro. Okey, lepas tu situasi yang ke-6 sehingga ke-8 ni kena dia ro sukun sebab waqaf. Sebab dia hentikan bacaan. Mungkin sebab dia duduk kat hujung ro tu.
Sebab itulah ra sakinah dia sukun ni sebab waqaf. Okey, ra sukun sebab waqaf ni sebab kita akan bunyi kat sini, contohnya saya bacakan. Uqbaddaru. Kat sini ra ni akan bunyi sukun kan? Dar. Seolah-olah dia ada baris sukun, bukan baris kasrah. Sebab saya tak baca lah uqbaddari. Bila dia waqaf, dia akan jadi bunyi sukun di atas ra ni. Sebab tu dia kata ra sakinah. Ra ni dia jadi sukun sebab waqaf. Uqbaddaru. Apa hukum kat sini? Selain daripada hukum ra tafkhim, siapa tahu hukum apa kat sini? Mat apa? Ma'arid disukun. Ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun tu sebenarnya dia terjadi sukun sebab waqaf ni lah. Sebab waqaf ni terjadi sukun, kita tak bunyi dia ri kat sini kan. Kita bunyi dia sukun. Arid tu maksud dia jadi sukun tu sebab waqaf ni. Kalau tak waqaf tak jadi dah bunyi sukun kat ra ni. Jadi hukum ra kat sini pun sama juga. Hukum ra kat sini jadi tebal sebab dia waqaf. Ra sukun kerana waqaf. Dia jadi sukun sebab dia waqafkan bacaan kat sini. Uqbaddaru. Okey, lepas tu tengok huruf sebelumnya adalah huruf alif mad atau waw mad. Okey, bila ra sukun yang kat sini kena tengok huruf sebelum dia. Sebelum dia ada alif mad ni. Nampak? Alif, betul ra. Waw, ra. Jadi bunyi uqbaddaru. Alif mad ni lah yang menyebabkan dia menjadi tebal. Begitu juga sebab waqaf. Jadi tebal ra tu. Sama juga macam ni. Kalau kat sini alif mad, kat sini ada waw mad. Gururu. Berat kan kita rasa masa sebut tu. Okey, yang ni jelas tak? Dia sukun sebab dia waqaf dan sebelum dia ada huruf alif mad atau waw mad. Okey. Kamu kena tengok contoh ni kan. Tengok contoh ni, tengok ra, lepas kamu try bayangkan. Okey, ra berbaris sukun sebab dia waqaf ni. Nampak tanda waqaf ni maksudnya okey, dia akan jadi ra sukun. Dia ada tanda waqaf, dia duduk kat hujung. Ra sukun sebelum dia ada huruf, nampak ni ada huruf alif mad kan. Huruf mad lah. Kamu kena try i'rab dia. Macam tu lah i'rab. Okey, faham tak saya tu? Yang tu? Situasi Ustazah, ya. kalau ya, sebelum ra tu ya. Sebelum ra ya. Okey. Contoh lah kan. Uqbad. Dia jadi apa? Dir. Dir jadi apa? Nipis kan? Sebab macam ni, dia tak masuk ke tarqiq ni cuma secara umum. Dia tengok situasi juga lah kan. Cuma secara umum saya kata kasrah adalah sinonim dengan tarqiq. Kasrah ni baris kasrah huruf yang nak sama dengan dia ataupun sinonim dengan kasrah adalah ya. Kira bunyi dia ke bawah. Betul. Jadi nipis lah ya ni sebab tu ya tak ada kat sini. Jadi huruf alif sinonim dengan fathah, nampak tak? Huruf waw sinonim dengan dhammah. Jadi kat sini yang berfungsi nak bagi tebal ni, kita main-main dengan fathah, dhammah, alif, waw. Secara umum lah tu, secara umum. Okey. Jadi kat sini dia waqaf. Waqaf jadi sukun pada ra sakinah kan, sebelum dia huruf alif mad ataupun waw mad. Okey, clear? Okey, Ustazah. Okay, kalau yang tak clear tu terus menyampuk tau. Okay kalau tak ada ni. Okay, yang situasi ketujuh. Situasi ketujuh, ra sukun. Ra sakinah kerana waqaf. Sama jugalah bila kamu nampak ni, ra duduk kat hujung, lepas tu ada tanda waqaf kat sini. Maksudnya, ra tu dia jadi sukun sebab waqaf. Nampak kan? Tanda-tanda ni, tanda-tanda waqaf ni, dia duduk kat hujung pula ra tu. Kat situ kamu i'rab je terus, ra sukun. Tak mau bersakinah pun sukun lah. Sukun kerana waqaf. Dia terjadi sukun tu sebab waqaf ni. Dan huruf sebelumnya berbaris atas. Kena tengok huruf sebelum dia. Sebelum ra ni ba berbaris atas ataupun hadapan. Macam contoh kat sini ra berbaris hadapan. Bunyi dia al-azab al-akbar, bar. Bunyi bar tu tebal. Sebab fathah dengan dhammah ni ingat sinonim dengan tebal lah. Tu'nin nuzur.
Ro ni dia sukun kerana waqaf sebelum dia berbaris hadapan ataupun dhammah. Yang ni ro sukun kerana waqaf sebelum dia huruf berbaris atas ataupun fathah. Okey, clear tak yang ni? Clear Ustazah. Okey, risau lah saya nak ajak tajuk ni kat kamu sebenarnya. Macam mana aku nak ajak kata? Nak kena perhati betul-betul. Takut tak faham kan? Okey. Yang ke-8. Ro sakinah kerana waqaf. Okey, tahu dah nampak tanda-tanda ni, kita tahu dah ro sakinah dulu ataupun ro sukun kerana waqaf ni sebab dia berhenti bacaan. Huruf sebelumnya sukun. Tengok ni. Yang ni kena tengok sebelum-sebelum. Sebab ro ni dia dah orang kata kat hujung ayat kan. Kena tengok dua huruf sebelum dia. Huruf yang pertama dengan kedua. Tengok ro sukun kerana waqaf. Huruf sebelumnya berbaris sukun. Ni berbaris pula. Huruf sebelum ni sukun. Sukun ni kita tak panggil baris sebab tanda mati sebenarnya sukun ni. Ro sukun kerana waqaf dan sebelum huruf ro itu tanda sukun dan sebelum huruf tersebut iaitu sebelum huruf ni pula tengok huruf yang seterusnya berbaris fathah ataupun dhammah. Berbaris atas atau hadapan. Yang situasi yang ke-8 ni kita tengok huruf ro yang kat hujung ni kerana waqaf dan kena tengok huruf dua yang pertama dan kedua sebelum dia. Huruf pertama dan kedua sebelum dia. Okey, dalam ni ro sukun kerana waqaf, huruf sebelum ro itu berbaris sebelum ro itu bertanda sukun dan sebelumnya pula adalah huruf berbaris fathah ataupun dhammah. Ni bersama ro sukun kerana waqaf, sebelum dia sukun dan sebelum dia huruf berbaris dhammah. Lailatul Qadr, Sabbarin Syakur. Okey, menyebabkan bacaan itu menjadi tebal. Okey, faham? Boleh tak? Boleh Ustazah. Okey, tengok balik sepintas lalu sebelum kamu jawab soalan. Okey, ni situasi dia yang pertama. Ingat ada 8 situasi untuk ro tafkhim atau tebal. Okey, yang pertama ro tu berbaris fathah ataupun dhammah, berbaris atas atau hadapan. Macam ni. Tengok ro tu terus. Kat ro tu kalau berbaris fathah ataupun dhammah, tu memang tafkhim dah. Sebab yang tadi semua ro sukun. Yang ni saja kalau ro tu berbaris fathah ataupun dhammah, tu memang dah tafkhim dah. Tak payah tengok huruf sebelum selepas dia dah. Sebab situasi yang ke-2 sampai ke-8 semua ro sukun. Okey, yang kedua ni ro sukun sebelum dia, huruf berbaris atas atau hadapan. Bila tengok ro sukun tu kamu kena belik huruf sebelum dia dengan selepas dia. Tengok kalau macam ni kita nampak okey, ro berbaris ro sukun sebelum dia berbaris fathah dah. Okey, jadi fathah tu dah tebal lah. Jadi sebab fathah sebelum ro sukun ni menyebabkan jadi tafkhim. Ni pula sebelum ro sukun ni ada huruf dhammah. Dah jadi tebal lah dengan sifat fathah dan dhammah tu, atas atau hadapan. Yang ketiga ni sebab ro sukun ni ada tanda hamzah wasal, tu nampak ada hamzah wasal menyebabkan dia kena baca tebal. Yang keempat ni ro sukun sebelum dia ada huruf berbaris kasrah tapi dalam dua kalimah. Kalau satu kalimah dia tak jadi, dia kena dalam dua kalimah. Macam tu in ke in tu dia akan jadi inir apa-apa kan. Jadi dua kalimah tu. Seterusnya yang ni berkaitan dengan ro sukun sebelum dia berbaris kasrah. Selepas dia ada huruf isti'la. Ingat huruf isti'la tu khusa daqtin qiz. Qasad, semua berat tu nak sebut dia memang berat. Okey, itu adalah huruf isti'la. Okey, seterusnya yang ke-6. Sebelum kamu jawab soalan kan. Okey, ro sukun kerana waqaf. Ni semua yang 6 hingga 8 semua sebab waqaf. Sukun kerana waqaf sebelum dia ada alif mad. Sukun kerana waqaf sebelum dia ada waw mad. Yang ketujuh, sukun kerana waqaf sebelum dia huruf berbaris fathah ataupun atas. Sukun
kerana waqaf sebelum dia ada huruf berbaris dhammah ni ataupun hadapan. Yang ni sukun kerana waqaf sebelum dia ada huruf sukun dan sebelumnya pula ada huruf berbaris fathah. Ra sukun kerana waqaf, sebelum dia huruf sukun, sebelumnya adalah huruf berbaris dhammah ataupun hadapan. Ustazah, Ya. hak yang tu kan yang hak yang Sobarin Syakur tu kan, kenapa dia sama tak dengan situasi 6? Nama Sobarin Syakur. Ni Ya. Sobarin Syakur. Yang ni huruf ni Ya. Nama je sebenarnya. Oh, satu kerana waqaf sebelumnya huruf alif mat atau waw mat. Dia bagi ayat tu je, ayat tu lebih kurang. Tapi sebenarnya situasi tu tak sama. Contoh tu lebih kurang, kita boleh juga pakai yang ni untuk situasi yang tadi. Situasi ke berapa tadi? Ke Sobarin Syakur ni. Dia kata huruf sukun kerana waqaf, sebelum dia huruf sukun dan sebelum dia huruf berbaris dhammah kan. Tengok yang 6 tadi. Yang ni pun kalau kita tengok ra sukun kerana waqaf, sebelum dia huruf sukun dan sebelum dia huruf berbaris dhammah. Ya, dia boleh kalau kita nak ambil contoh yang ni nak pakai untuk dua-dua hukum ni pun tak ada masalah sebab sama je. Tapi untuk ayat-ayat yang lain mungkin tak sama. Kat sini kita boleh pakai ada dua hukum yang sama lah kat sini. Tapi apapun hukum dia kat sini tafkhim sama je. Sebab dia bagi situasi ni kebetulan ayat tu kita boleh pakai untuk dua-dua situasi tadi. Tapi tak semua ayat lah. Tak semua ayat, main ayat lain dia tak jadilah macam tu. Untuk situasi ke-8 ni. Ni contoh je yang kita boleh pakai untuk dua. Okay, takut jawapan salah. Kalau jawapan salah tu sebenarnya pemeriksa salah lah, dia tak boleh buat macam tu. Sebab ayat ni dia kena pati betul-betul. InsyaAllah tak jadi kot. Kalau saya buat kamu abang, tak ada masalah. Benda tu kita betul dalam sesuatu hukum tajwid kadang-kadang memang akan ada beberapa hukum yang sama. Macam contoh kita belajar tadi kan. Mat arid li sukun tadi dengan hukum ra kat situ kan. Ra tafkhim kat situ. Boleh. Contoh kat sini. Mana tu ya? Ra tafkhim tadi ni labil mirsak ke mana? Yang ni kot. Saya duk buat jadi besar lah kan, dia lari. Okey, uqbaddar kat sini kan. Kita boleh kata juga kan hukum mat arid li sukun dan juga hukum ra kat sini. Tapi biasanya kalau kita nak kata dalam tajwid ni apa hukum bacaan kat sini? Kalau dia tak kalau kadang-kadang dia hanya nak jawapan mat arid li sukun tu sahaja. Ra ni jarang lah kita nak kata hukum ra tafkhim. Jarang. Biasanya ra tafkhim ni kita nak lebih kepada nak belajar sebut cara bacaan. Jadi kita kena tahu ra nak baca tebal atau nipis. Tapi biasanya kita akan nak jawapan mat arid li sukun tu. Tahu, saya kamu pening lah nak bagi jawapan apa? Belajar banyak kan? Lagi belajar banyak lagi pening. Okey. Okay, Ustazah.